try dulu. Okay. Betul? Okey. Betul eh? Got it. Okay. Dah boleh mula eh? Boleh? Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Zulkifli bin Muhammad serta sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 3 yang dianggotai oleh Abdullah Ukasyah bin Azhari, Muhammad Aidil bin Ridwan, Abdul Rahman bin Abdul Jalil, Ashraf bin Hisham, Nasir Ulwan bin Mustafa, Puteri Amira binti Roslan, Muhammad Syakir bin Ahmad Amin, Puteri Aliza binti Roslan dan Puteri Balkis binti Roslan. Baik, untuk tugasan pertama kami ialah berkaitan dengan tajuk halangan urus niaga, satu tajuk yang amat baik. Tanpa saya buang masa, saya teruskan kepada sahabat saya iaitu Muhammad Aidil. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Zulkifli dan sahabat saya Muhammad Nasir Ulwan. Muhammad Nasir Ulwan dan juga Muhammad Ukasyah. Okey, baik, alhamdulillah. Sedikit hari ini saya dan kumpulan akan menerangkan tajuk berkaitan dengan halangan urus niaga. Tajuk kecilnya ialah Undang-Undang Tanah di Malaysia. Akan fokus berkaitan dengan Undang-Undang Tanah di Malaysia. Okey, baik. Sebelum itu, saya ingin memberitahu berkaitan dengan pendahuluan ataupun muqaddimah. Muqaddimah berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Okey, baik. Berkaitan dengan pendahuluan, terdapat 2 halangan urus niaga yang ditetapkan oleh Kanun Tanah Negara 1965. Iaitu yang pertama, caveat, dan yang kedua ialah perintah larangan. Okey. Seterusnya, saya ingin menjemput sahabat saya, Muhammad Ukasyah, untuk meneruskan secara lebih terperinci berkaitan dengan caveat. Dipersilakan. Terima kasih Aidil. Suara saya jelas eh? Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Dr. Zulkifli bin Muhammad, syarat khusus kemahiran pengurusan kereta, sahabat saya Nasir dan juga Aidil, secara kerakat, saya akan membentangkan secara ringkas berkaitan dengan halangan pertama, iaitu caveat. Konsep caveat ni yang boleh kita faham, dia adalah satu bentuk sekatan yang menghalang pemilik tanah daripada melakukan sebarang urus niaga berkaitan dengan tanah yang dimilikinya. Jadi maksudnya bila ada caveat ni atau sekatan, jadi pemilik tanah ni dia tak boleh buat apa-apa melainkan dengan keputusan mahkamah. Jadi caveat ni kebiasaannya dikeluarkan secara ex parte oleh pendaftar, iaitu melibatkan satu pihak sahaja. Jadi caveat ni boleh dikeluarkan tanpa asas yang cukup dengan syarat dokumen yang dikumpulkan oleh pemohon ini memadai. Walau bagaimanapun, jika tuan tanah tidak berpuas hati dengan caveat ataupun halangan itu atau sekatan, maka dia boleh bertindak untuk memohon pembatalan ataupun menuntut ganti rugi. Seterusnya, apa tujuan ataupun fungsi caveat ini? Pertama, ia boleh menyekat pemilik berdaftar daripada membuat sebarang urus niaga berhubung dengan tanahnya. Kedua, melindungi kepentingan pengcaveat sama ada ke atas kepentingan yang terbukti ada, sehingga tuntutannya ke atas pemilik berdaftar diputuskan oleh mahkamah. Jadi maksudnya tanah tu berkemungkinan ada hak oleh penyekat ataupun pengcaveat tadi. Tanah tu pemilik orang lain. Jadi pengcaveat ni dia nak buktikan sehinggalah nak buktikan bahawa dia ada hak atas tanah tu, maka dia gunakan kaedah ni. Ketiga, notis kepada umum bagi memaklumkan tuntutan pengcaveat di atas tanah itu dan memaklumkan bahawa penghuni berdaftar tertakluk kepada kepentingan yang dilindungi oleh caveat. Jadi kita kena berhati-hatilah dengan pemilik tanah untuk mengelakkan sebarang kerugian atau kesulitan. Dan yang keempat, yang paling penting ialah
untuk membekukan status quo pihak-pihak bertelingkah sehingga hak dan kepentingan mereka diputuskan oleh mahkamah. Jadi maksudnya pertelingkahan tanah yang berlaku ni kadang-kadang dia sukar untuk diselesaikan. Jadi dengan adanya peruntukan caveat ini, dia boleh menghalang urus niaga dibuat ke atas tanah sehingga dah jelas siapakah yang berhak ke atas tanah tersebut. Okay, berikutnya. Ada 4 jenis caveat yang akan kita perhalusi. Pertama ialah caveat persendirian ataupun halangan persendirian. Caveat yang ini dimasukkan oleh pendaftar oleh permintaan sesiapa sahaja yang mendakwa mempunyai kepentingan di atas tanah terbabit. Caveat kedua, caveat itu dimasukkan oleh pendaftar apabila kemasukan caveat itu adalah perlu atau mustahak. Ketiga, pemegang lien. Caveat pemegang lien ini berperanan untuk melindungi kepentingan pemegang lien. Pemegang lien ni adalah orang yang menerima dokumen hak milik keluaran yang diserahkan oleh penghutang sebagai cakaran pinjam. Manakala keempat, caveat amanah, iaitu caveat dimasukkan bagi melindungi harta amanah. Itu jenis caveat lah. Yang berikutnya, kita akan lihat dari sudut prosedur. Bagaimana caveat itu boleh didapatkan. Kalau caveat persendirian, maka pihak yang ingin mendapatkan caveat persendirian ini perlu menggunakan borang 19T. Kedua, caveat pendaftar. Pendaftar tidak perlu menunggu permohonan, tetapi pendaftar sendiri boleh memasukkan caveat dengan menggunakan borang 19F. Kemudian pemegang lien. Pemegang lien memohon kepada pendaftar melalui borang 19T diakusasi, dilampirkan dokumen hak milik keluaran atau pajakan kedua dan bayaran. Dan caveat amanah, ia boleh dimasukkan oleh pemegang amanah atau pihak yang mula-mula memindah milik harta itu kepada pemegang amanah atau pihak yang mewujudkan apa-apa kepentingan untuk faedah pemegang amanah. Jadi maksudnya dari segi prosedur, caveat ini dia berkaitan dengan borang-borang yang berbeza yang digunakan untuk mendapatkan caveat ataupun halangan. Okay, yang berikutnya, apa kesan caveat yang kita laksanakan? Sebagai contoh, kalau caveat persendirian ini, dia akan mewujudkan sekatan ke atas sebarang pendaftar urus niaga, tuntutan sewa bebas daftar dan kemasukan caveat pemegang lien. Jadi, walaupun bagaimanapun, caveat persendirian ini dia hanya menghalang urus niaga yang dipohon selepas tarikh kuat kuasa caveat. Jadi kalau urus niaga yang berlaku sebelum tarikh itu, dia tak terhalang. Kemudian caveat pendaftar pula, ia menghalang pendaftaran pemasukan mana-mana urus niaga atau caveat pemegang lien walaupun permohonannya telah dibuat sebelum tarikh kuat kuasa caveat. Jadi ini yang agak kuat lah, maknanya sebelum dan selepas dia boleh menghalang sebarang urus niaga. Manakala pemegang lien menghalang sebarang bentuk kesan pemegang lien ni, caveat pemegang lien, dia menghalang sebarang bentuk urus niaga ke atas tanah tersebut bermula dari tarikh caveat berkuat kuasa. Dan caveat yang keempat iaitu amanah, kesannya sama seperti caveat persendirian, iaitu dia menghalang urus niaga selepas tarikh kuat kuasa caveat. Yang berikutnya, ada satu lagi. Baik, bagaimana caveat ini atau halangan ini boleh ditamatkan? Maksudnya boleh jadi ketika ini pertelingkahan antara pemilikan tanah ataupun hak ke atas tanah itu sudah pun selesai, maka ia boleh ditamatkan. Pertama, caveat persendirian. Penarikan balik atau apabila caveat ditarik balik oleh pemohon atau wakilnya melalui borang 11D atau pembatalan oleh pendaftar, pembatalan oleh mahkamah ataupun luput tarikh. Itu maksudnya. Jadi bila luput tarikh itu, maka bolehlah dilakukan apa-apa urusan urus niaga ke atas tanah. Kalau caveat pendaftar ditamatkan oleh pendaftar iaitu dengan kehendak sendiri. Kemudian pemegang lien ditarik balik oleh pemegang lien, dibatalkan oleh pendaftar, tanah dijual melalui perintah jualan. Itu cara untuk kita tamatkanlah caveat itu. Dan caveat amanah pula, ia hanya boleh ditamatkan oleh pendaftar atas permintaan pemegang amanah dan semua beneficiary. Itu tentang jenis caveat. Okay, seterusnya.
Jadi itu yang saya nak kongsikan. Jadi saya rumuskan sikit tentang caveat ini. Dia adalah bentuk halangan dan dia ada 4 jenis lah. Dan dia ada konsepnya, ada prosedur, ada kesan dan juga ada cara tamatan caveat tadi. Terima kasih. Saya serahkan pada Nasib untuk berikutnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahabat Ukasha atas satu perkongsian yang sangat menarik berkaitan dengan caveat. Tanpa buang masa, saya teruskan kepada sahabat saya Muhammad Aidil untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ukashah atas pembentangan berkaitan dengan caveat. Jenis-jenis caveat, kita boleh tengok ada banyak jenis-jenis caveat. Okey, seterusnya saya akan sambung berkaitan yang kedua ialah perintah larangan. Baik, perintah larangan adalah satu arahan yang dibuat oleh mahkamah. Okey, yang dibuat oleh mahkamah bermakna mahkamah yang akan memutuskan. Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa mengikut peraturan mahkamah untuk melarang penghutang penghakiman daripada melaksanakan apa-apa urus niaga berhubung dengan tanahnya atau kepentingan dalam tanahnya. Bermaksud, perintah larangan ini adalah daripada bidang kuasa mahkamah. Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa mengikut peraturan, dia akan menghalang penghutang penghakiman ni daripada urus niaga melibatkan walaupun tanahnya sendiri, sama ada kepentingan tanahnya sendiri, maka sekiranya ada perintah larangan pada mahkamah, maka mahkamah berkuasa untuk melarang. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya ada prosedur-prosedur berkaitan dengan perintah larangan. Yang pertama ialah selepas selesai tuntutan kepada penghutang penghakiman, pemiutang penghakiman memohon kepada mahkamah agar mengeluarkan perintah larangan ke atas tanah milik penghutang penghakiman. Okey. Yang seterusnya, mahkamah kemudiannya akan mengeluarkan perintah larangan tersebut. Satu salinan perintah larangan perlu dihantar kepada pendaftar. Okey, baik. Berkaitan dengan ini, bermaksud ialah mahkamah akan keluarkan satu perintah larangan. Apabila terdapat perintah larangan, mahkamah akan keluarkan satu perintah larangan dan satu salinan perintah larangan itu akan dihantar kepada pendaftar. Seperti mana sahabat saya Ukasha sebutkan tadi, ada berkaitan dengan jenis-jenis caveat, ada berkaitan dengan pendaftar. Jadi, ya, satu salinan perintah larangan akan dihantar kepada pendaftar. Baik, seterusnya, prosedur seterusnya ialah pendaftar akan memasukkan perintah larangan. Satu salinan yang diberi kepada pendaftar tadi, pendaftar akan masukkan perintah larangan atas tanah dengan endorsan pada dokumen hak milik dan memeterai serta catatan tertentu. Seterusnya, selepas itu, suatu perintah larangan tidak dapat berkuat kuasa tanpa kemasukan oleh pendaftar. Jadi kita boleh dapat tengok bahawa kat sini ialah kuasa pendaftar ataupun pentingnya berkaitan dengan pendaftar ini. Sekiranya pendaftar tidak memasukkan perintah larangan tersebut, maka perintah larangan tersebut tidak dapat berkuat kuasa. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita boleh tengok ialah berkaitan dengan kesan. Tadi kita boleh tengok dengan prosedur perintah larangan. Ada 4 prosedur, kalau kita tengok tadi ada 4 prosedur. Seterusnya kesan. Kesan berkaitan dengan perintah larangan. Okey, perintah larangan melarang segala bentuk pendaftaran. Okey, kesan perintah larangan ini akan menghalang segala bentuk pendaftaran, endorsen dan kemasukan segala jenis urus niaga yang dibuat selepas perintah larangan berkuat kuasa. Bermaksud, selepas perintah larangan ini berkuat kuasa sahaja, maka segala bentuk pendaftaran, segala bentuk endorsen dan segala kemasukan jenis yang berkaitan dengan urus niaga yang dibuat tidak dapat dilaksanakan selepas sahaja perintah larangan ini berkuat kuasa. Ini ialah kesannya. Dan seterusnya, kita boleh tengok berkaitan dengan yang terakhir ni ialah penamatan. Okey, selepas kesannya kita boleh tengok penamatan. Penamatan ni bermaksud perintah larangan akan tamat dengan sebab-sebab tertentu ataupun sebab-sebab berikut. Kita boleh tengok yang pertama, penamatan ini akan terjadi apabila luput selepas tempoh 6 bulan dari tarikh mula dibuat kecuali jika dilanjutkan oleh mahkamah. Bermaksud selepas ada tempoh tu,
selama 6 bulan, sekiranya selepas 6 bulan, maksudnya bulan ke-7 dan ke atas, maka tarikh itu akan luput kecuali dilanjutkan oleh mahkamah. Baik, kita tengok yang kedua. Penamatan ini akan terjadi apabila dibatalkan sendiri oleh mahkamah. Yang ketiga, kita boleh tengok apabila ada pindah milik yang dilaksanakan oleh pegawai mahkamah di bawah Seksyen 337-1. Dan yang terakhir, apabila terdapat perakuan jualan. Okey, tempoh penamatan yang terakhir ialah akan terjadi penamatan yang terakhir ialah apabila terdapat perakuan jualan oleh mahkamah di bawah Seksyen 259-3 dan 265-4. Baik, itu sahaja berkaitan dengan caveat. Yang pertama, saya boleh rumuskan sedikit bagi kesimpulan. Yang pertama, kita boleh tengok berkaitan dengan halangan urus niaga ni yang ditetapkan oleh Kanun Tanah Negara 1965, yang pertama berkaitan caveat, yang kedua perintah larangan. Okey, seperti mana kawan saya terangkan tadi, Kasha terangkan, caveat ini ada pelbagai fungsi, pelbagai jenis, dan juga kita boleh tengok berkaitan dengan perintah larangan, kita boleh tengok ada prosedur-prosedur tertentu, ada kesan-kesannya, dan juga ada penamatan yang akan menamatkan perintah larangan tersebut. Baik, itu sahaja, sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat atas kupasan yang sangat menarik berkaitan dengan tajuk halangan urus niaga, apa itu caveat, jenis-jenis caveat, kesan perintah larangan dan lain-lain. Baik, semoga kupasan tersebut dapat memberikan manfaat kepada semua dan saya rasa setakat itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 3. Segala kekurangan harap dimaafi. Kami akhiri pembentangan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Nanti dah siap share apa saya? Apa dia? Tengah record lagi ni? Okey, cuba stop. Stop.